Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Hari ni nak cerita tentang kaca dan seramik. Okey, apa itu kaca? Kaca diperbuat daripada silika. Ingat silika ca. Silika ca. Ingat silika, ingat kaca. Silika tu apa? Silika ialah sebatian yang mengandungi silikon dioksida. Silikon dioksida, bukan karbon dioksida, tapi silikon dioksida yang wujud secara semula jadi di dalam pasir. Biasa dengar dah orang khabar kaca ni diperbuat daripada pasir. Sebenarnya kaca tu diperbuat daripada silika. Silika tu duduknya dalam pasir. Okey, silika ni dileburkan pada sekitar suhu 1500 darjah Celsius. Sehingga cair kemudian dibentuk menjadi kaca. Ni pasir lah. Dalam pasir ada silika. Silika ni dilebur pada suhu berapa? Berapa? 100 Celsius. Ya, 1500 darjah Celsius, lalu kita pun bentuk dia menjadi kaca. Ataupun apa-apa produk kaca lah. Botol ke, cermin ke. Okey, jenis kaca ni ada 4. Kena ingat 4 jenis kaca. Yang pertama, silika terlakur. Mungkin ni nama baru. Tapi tidak mengapa. Sebab bila kita selalu melihat, insyaAllah kita akan mengingat. Yang pertama, silika terlakur. Yang kedua, soda kapur. Kaca soda kapur. Yang ketiga, kaca apa lagi? Kaca boron. Borosilikat. Borosilikat. Dan yang keempat adalah kaca plumbum. Ada 4 jenis kaca. Mungkin susah nak ingat, tapi macam cikgu katalah, bila kita selalu melihat, insyaAllah sedikit sebanyak kita akan ingat. Silika terlakur, soda kapur, borosilikat, plumbum. Ini 4 jenis kaca. Okey, kita tengok. Setiap kaca ni, komposisi dia mesti sama. Maksud cikgu macam ni. Setiap kaca mesti ada silika. Silika terlakur ada silika. Soda kapur ada silika. Borosilikat ada silika. Plumbum pun ada silika. Sebab apa? Silika adalah bahan utama. Bahan utama yang menghasilkan kaca. Okey, soda kapur. Ya, cikgu asingkan takut. Takut tak nampak. Okey, ingat. Soda kapur, formula dia SKN. SKN. Sukan. Ya, SKN. Borosilikat mulakan dengan huruf B. Bans. Bans. B, boro, bans. P, mula dengan huruf P. Panas. Ini formula nak ingat. Rumus lah ataupun cikgu panggil mnemonik. Sukan, bans, panas. Okey? Jadi ini dia silika terlakur je. Dia cuma mempunyai satu sahaja bahan atau unsur iaitu silika. Okay. Kalau soda kapur, SKN. Apa K tu? K tu adalah kalsium carbonate. N for natrium carbonate. Ni benda yang korang dah salin semalam. Okey, bila kata karbonat, ingat kapur. Ingat kapur, ingat karbonat. K untuk kalsium, N untuk natrium. Sampai sini boleh? Boleh. Okey. Borosilika ingat bans. Bans. So S ni untuk silika lah, tak ada masalah lah hak tu. Okey, B tu apa? B tu ikut nama ni, boron. Boron apa? Boron oksida. Boron oksida. Ni semua nama belakang dia oksida. 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 So nama depan dia adalah natrium oksida. N natrium oksida. Aluminium oksida. Okey. Kalau sampai sini boleh Boleh kan? Sebab gini kan? Sebab hak ini pun natrium. Hak ni pun natrium ni untuk soda kapur. So yang ni pun natrium. So N tu untuk natrium. Cuma membezakannya adalah benda yang duduk belakang ni. Kalau kapur, karbonat. Kalau borosilikat, ingat belakang dia adalah oksida. Okay, plumbum pula panas. So N tak ada benda lain lah, natrium. Okey, yang ni pun belakang dia oksida. Yang ni pun belakang dia oksida. P for plumbum. Plumbum ni kan. So P untuk plumbum 2 oksida. Plumbum 2 oksida. Cuma tu lah yang penting kamu ingatlah ni. Bans, panas, SKN. InsyaAllah boleh tu. Okey, ciri silika terlakur. Apakah ciri bagi kaca silika terlakur? Dia tahan terhadap haba. Dia tahan haba, lepas tu dia lengai.
Lengai terhadap bahan kimia. Lengai ni maksud dia macam ni. Dia tidak bertindak balas pada bahan kimia. Kita bubuhlah apa-apa bahan kimia pun. Contoh asid ke, asid yang mudah mengakis kan. Asid yang mudah mengakis ke, alkali yang pekat ke. Jadi dia tidak bertindak balas pun dengan bahan kimia tersebut. Dia tahan lah maksudnya. Dia tahan dari segi tidak bertindak balas. So ada benda-benda kertas. Bila kita letak asid pekat, apa akan jadi pada kertas tersebut? Kertas tersebut akan bocor kan. Macam bocor, berlubang. Maksudnya kertas itu tidak lengai terhadap bahan kimia. Dia mudah bertindak balas terhadap bahan kimia. Sebab tu dia bocor. Ibaratnya macam itulah. Jadi kegunaan kaca telakor ni ataupun silika telakor ni kita nak buat kanta. Nak buat kanta, kita nak buat cermin teleskop. Nak buat cermin mata. Okey, boleh sampai sini? Boleh. Okey, seterusnya kita lihat kepada soda kapur. Okay, soda kapur, ciri yang pertama, takat lebur dia rendah. Takat lebur rendah, lepas tu dia mudah dibentuk. Mudah dibentuk, jadi kegunaan dia kita nak buat botol lah. Botol, tingkap, ingat soda kapur, ingat botol. Okey, seterusnya kita tengok borosilikat. Borosilikat dia punya ciri sangat tahan haba. Ya, sangat tahan haba. Lepas tu dia juga tahan kepada bahan kimia. Ya, maksudnya lengai lah. Ya, maksudnya ciri dia lebih baik daripada soda kapur. Jadi dek kerana cirinya yang lebih baik daripada soda kapur ni, dia digunakan untuk membuat alat memasak. Kan ada periuk kaca kan? Periuk kaca tu borosilikat lah. Lepas tu kalau kamu tengok bika, kelalangkon yang dekat sekolah tu yang tahan haba kan, letak bawah penunung bangsa pun okay alright tu, itu adalah kaca borosilikat. Alat radas makmal. Cikgu rasa kamu kena take note yang lain ni. Yang ni mungkin soalan kegemaran lah. Alat memasak, alat radas makmal, ingat borosilikat. Yang ni pun cikgu rasa antara favourite soalan lah. Kegunaan, okey, dia pun buatlah kanta, cermin mata. Antara jenis kaca yang berikut, yang manakah sesuai digunakan untuk menghasilkan produk di atas. Kamu kena tahu. Okey? Ciri ni mungkin bukan dia tak tanya, tapi cikgu rasa favourite soalan ni dia suka tanya kegunaan. Yang ni favourite tak cikgu? Cikgu rasa dia favourite juga. Cikgu rasa dia favourite juga. Sebab tu cikgu suruh kamu hafal short form ni aja. Okey, dan last kali adalah kaca plumbum. Kaca plumbum dia takat lebur rendah, tapi dia mempunyai indeks biasan yang tinggi. Bila sesuatu kaca mempunyai indeks biasan yang tinggi, maksudnya macam mana nak cakap dia akan menghasilkan permukaan yang berkilau. Yang berkilau, dia boleh dijadikan barang perhiasan. Sehingga kan orang tidak dapat membezakan adakah ini diamond ataupun kaca. Faham maksud cikgu? Barang perhiasan nampak orang tak dapat membezakan ni batu permata ke kaca ke. Sebab dia mempunyai indeks biasan yang tinggi. Lepas itu boleh menghasilkan prisma kaca. Tak tahulah kamu ni pernah kenal tak prisma kaca? Pernah tak? Kalau kat lab tu dia bentuk segitiga macam ni. Lepas tu kalau cikgu lalukan cahaya, cahaya tu akan terbias lalu menghasilkan warna-warna pelangi. Yang ni ada dalam makmal. Prisma kaca ni ada di dalam makmal. Cikgu rasa pernah jumpa kot masa korang form 1. Form 1 korang belajar tajuk cahaya. Tapi tak tahulah form 1 tu dah lama sangat kan. Sedangkan kita belajar yang semalam pun mungkin lupa. Ini yang form 1 lagi lah tak apa-apa. Kan? Setuju tak? Senang tak? InsyaAllah bila kita selalu melihat, kita akan mengingat. Okey, yang keduanya adalah seramik. Seramik ni memang kamu biasa jumpa kaca ke, seramik ke. Dan cikgu rasa pengetahuan sedia ada kamu pun mantap juga kamu tahu kaca tu buat daripada pasir, seramik tu daripada tanah liat. Cuma kita nak perincikan lagi. Dalam bila belajar sains ni kita nak belajar konsep sains lah. Nak perincikan lagi. Seramik dari bukan ya. Faham bukan logam. Maksudnya seramik ni bukan logam lah. Bukan logam yang terbentuk daripada tindakan haba. Maksudnya kalau tak ada haba, tak jadilah seramik. Dia akan jadi tanah liat je. Buat pada liat. Okay. Komponen utama tanah liat ialah aluminium silikat. Aluminium silikat. Nama ni je lah yang mungkin
letak familiar kan. Tak apalah. Ini ibarat kali kedua kamu berjumpa dengan benda ni. Allah kita akan jumpa dia berkali lah sehingga kamu escape. So ini ada analiat ni ya. Tu kamu dah bentuk lah jadi piring di lang air ke. Lepas tu letak tinggi lalu terhasillah produk seramik. Ya, dia bukan macam ni. Bukan ibarat seketul nasihat, kamu letak dalam suhu tinggi terus magic jadi benda ni. Tidak. Kamu bentuk dulu. Daripada lihat ni bentuk lah jadi pinggan ke tu ke. Baru letak pada suhu tinggi. Dia tak akan magic terus jadi macam ni. Okay. Seramik ni dia sangat keras. Dia sangat keras. Dia rapuh. Walaupun dia keras, dia rapuh. Kalau macam pasu tu. Cepat. Maksudnya rapuh. Lengai terhadap bahannya. Bila lengai tadi, maksudnya dia tidak bertingkat balas dengan bahan kimia. Ya. Dia tidak berkarat. Ya. Dia merupakan penebat haba yang baik, penebat elektrik yang baik. Dia tahan haba dan dia juga tahan tekanan tinggi. So ada 8 sifat seramik, at least kamu ingat 4. Agak yang mana nak ingat? Tidak berkarat mudah nak ingat. Rapuh, sangat keras, tahan haba. Senang je nak ingat. Dia ada 8, at least kamu boleh ingat 4. Cikgu tak suruh kamu ingat semua. Ya? Okey, jadi ni kegunaan seramik nak buat apa? Pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk. Mangkuk jamban pun dia juga tu. Dia bukan sekadar pinggan mangkuk, mangkuk jamban pun dia. Jamban. Setuju tak? Betul tak setuju? Mangkuk jamban rumah saya dibuat daripada emas. Tak kelakar ke? Oi! Tak kelakar. Kakak. Sabar je lah aku. Okey, yang ketiga buat lagi palsu. Okey, empat kita boleh guna buat palsu. Okay, antara kegunaan seramik. Okey, hari ni cikgu rasa cikgu macam berhajat nak habiskan semua topik lah. Hari ni satu bab nak habiskan. Okey, kita tengok polimer. Polimer ini tayar, ini botol, ini kerusi. Semua-semua ni produk ni diperbuat daripada polimer. Tapi cikgu nak tanya, apa itu polimer sebenarnya? Kalau suara cikgu sangkut-sangkut, terus khabar kat cikgu ya. Okey, polimer ialah gabungan molekul besar. Molekul besar yang membentuk rantaian. Ya. Polimer dihasilkan melalui proses pempolimeran. Jadi nak menghasilkan polimer, mesti melalui proses pempolimeran. Okey? Okey, macam mana tu nak menghasilkan polimer? Okey, yang butir-butir yang macam ni, yang macam tahi kambing ni kan Cah kan? Cah, ni macam tahi kambing ni kan Cah kan? Ini nama dia monomer Cah. Ni bukan tahi kambing Cah. Ni nama dia monomer. Okey. Lepas tu bila ada rantai, bila dia ada rantai, ni rantai dia ni. Ni rantai. Ni nama dia polimer. Okey, kena bezakan ini monomer, ini gambar bagi polimer. Jadi daripada monomer nak menghasilkan polimer, dia mesti melalui proses pempolimeran. Sampai sini boleh? Boleh. Okey, daripada polimer, dia boleh jadi semula monomer. Dia boleh patah balik semula jadi monomer. Nama proses dia adalah penyah polimeran. Nyah semula. Penyah. Jadi perkataan nyah kat situ. Okey, jadi apa itu pempolimeran? Cantum monomer untuk menghasilkan polimer. Penyah polimeran, proses untuk menguraikan semula polimer kepada monomer. Ini soalan kertas satu suka tanya. Memang suka tanya. Dia tanya gambar je. Dia bagi gambar ni, lepas tu dia tanya, apakah proses? Jadi kamu kena tahulah. Sama ada pempolimeran ke, penyah polimeran ke. Okey, terdapat 2 jenis polimer. Polimer ni ada 2 jenis. Yang pertama semula jadi, yang kedua sintetik. Sintetik ni maksudnya buatan. Semula jadi ni maksudnya yang wujud secara semula jadi. Jadi polimer semula jadi wujud secara semula jadi. Manakala polimer sintetik ni dihasilkan oleh manusia. Dihasilkan oleh manusia melalui penggunaan bahan kimia. Okey, contoh polimer semula jadi apa dia? Ingat kampung. KPG. Ya, kampung ke tu? Kanji, protein, getah asli.
Boleh ingat tak? Kanji ni kan daripada nasi, protein ni daripada telur, getah asli. Ini adalah polimer semula jadi. Kalau polimer sintetik ni banyak sangat nama dia. Yang pertama polietina, polisterin. Polisterin. Ejaan dia polystyrena, ya. Perspex. Ni nama-nama ni pernah jumpa tak ni? Polisterin ni biasa jumpa. Perspex ni biasa jumpa tak? Tak. Tak. Okey, Tak. satu lagi. PVC pernah jumpa? Pernah. Ni antara contoh-contoh polimer sintetik. Kena hafal ke cikgu? Ya, kena hafal. Kena tahu, kena hafal. Memang, tak ada cara lain. Ya? Okey. Jadi, ulang semula. Polimer semula jadi tadi apa? Kampung. Kalau polimer sintetik tadi, banyaknya dari huruf P lah. P. P. Semua P. Okay, kampung ni tadi apa? Kanji, protein, getah asli. Okey, cikgu tak nak lah semua P, cikgu nak ada satu kelainan di sini. Cikgu nak guna G juga. G. Okey, P tadi untuk Perspex, polietina, apa tadi? Polystyrena. Okey, G ni getah asli, lawannya getah sintetik. Apa maksud sintetik? Buatan. Getah asli, aslilah semula jadi. Sintetik, buatan. Okey, tadi ni polimer. Polimer bentuk dia macam mana? Bentuk dia ada rantai. Ini polimer. Okey, kalau monomer? Monomer macam ni. Ya, satu-satulah. Ni hitam lah kawan. Ini putih, hak tu hitam. Sama je. Bezanya dia ada rantai. Okey. Jadi kanji dia punya monomer adalah glukosa. Kena hafal. Tak perlu faham. Hafal sahaja. Protein monomer dia adalah asid amino. Getah asli dia punya monomer adalah isoprena. Hafal. Tak ada cara lain. Okay, kalau Perspex, nama dia bombastik sikit. Metil metakrilat. Metil metakrilat. Okey, polietina, nama monomer dia ambil nama belakang ni. So apa dia? Etina. Polystyrena ambil nama belakang ni jadi styrena. Buang saja poli tu. Jadilah monomer. Neoprena. Ni first time jumpa. Biasalah benda yang first time jumpa. Cikgu tak minta kamu faham. Cikgu minta kamu ingat. Faham dengan ingat tu benda berbeza sebab faham ni dia satu level yang lebih tinggi daripada mengingat. Tapi markah dia tetap sama. Tetap satu markah. Faham ke cikgu cakap ni? Faham. Okey. Kegunaan kanji. Kanji ni gunanya apa? Kenapa kita perlu makan nasi? Dalam nasi ada kanji untuk memberikan apa? Tenaga. Memberikan tenaga. Asid amino ni ataupun protein. Protein ni apa fungsi dia? Ada dalam susu, ada dalam daging. Fungsi dia membina sel tisu badan. Getah asli nak guna apa? Nak guna produk berasaskan getah. Contohnya sarung tangan perubatan. Kalau kita pergi kat klinik kan, kita tengok doktor kan, doktor gigi ke apa-apa doktor, dia akan pakai sarung tangan warna putih tu. Sarung tangan warna putih tu, itu sarung tangan perubatan. Dia ada dua jenis sarung tangan tau. Satu sarung tangan perubatan, satu lagi sarung tangan hok yang keras sikit tu. Hok yang kita nak guna sental benda-benda tu. Jadi getah asli ni untuk sarung tangan perubatan. Ataupun apa-apa produk berasaskan getah. Contoh gelang getah. Gelang getah tahu tak? Gelang getah. Yang ikat makanan tu. Okay, bungkusan makanan. Okay, Perspex ni dia punya fungsi nak buat tingkap kapal terbang. Tingkap kapal terbang, tingkap kereta kita tu, nombor plate kereta. Nombor plate kereta tu, nama dia Perspex. Kamu pergi kat kereta kamu tu, tengok nombor plate tu ketuk-ketuk sikit kan, kuat sangat, takut patah pula. Itu plastik. Itu sejenis plastik yang diperbuat daripada Perspex. Nama dia Perspex. Okay. Kalau polietina digunakan untuk membuat botol plastik. Ya, botol plastik, beg plastik, ya. Baldi. Okay, kalau polisterin, bekas pembungkusan makanan. Polisterin kan, bekas polisterin. Orang selalu panggil bekas polisterin. Getah sintetik, ni pun nak buat sarung tangan juga.
Tapi tu cikgu cakap, dia sarung tangan yang warna, yang keras sikit tu. Yang warna biru keras sikit yang kita memang guna untuk menyental apa-apa tu. Tu sarung tangan yang diperbuat daripada getah sintetik. Nak buat tayar kereta, nak buat tapak kasut. Dia tak pakai getah asli. Kenapa? Tayar kereta tak menggunakan getah asli. Sebab getah asli ni dia tak tahan haba. Baru je bergerak. Kereta tu baru hidup enjin je dah cair. Belum lagi bergerak. Ibaratnya cikgu nak cerita macam tu lah. Sebab getah asli ni dia tidak tahan haba. Bayangkan kalau atas jalan tu panas. Kita pun nak start enjin. Tinggal rim je. Tayar dah cair lah. Sebab apa? Tayar diperbuat daripada getah asli. Getah asli dia tidak tahan haba. Okey, tadi kamu belajar pempolimeran. Lepas tu ada satu istilah lain. Pempolimeran penambahan. Apa pula pempolimeran penambahan? Pempolimeran penambahan ialah pemecahan. Ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Susahnya cikgu. Tak faham lah. Ingat apa tak tahu ke kau tak faham kat situ? Okey. Contoh polietina. Amel nak tunjuk macam ni. Okey. Ini adalah struktur kimia. Ini etina ni. Inilah rupa etina. Okey. Ini adalah ikatan ganda dua. Kalau kamu jumpa benda ni, nama dia ikatan ganda dua. Bukan sama dengan ikatan ganda dua. Lepas tu dia pun melalui pempolimeran penambahan. Pempolimeran penambahan. Tadi dia kata pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. So terhasillah ikatan tunggal. Bila melalui pempolimeran penambahan terhasillah ikatan tunggal. Jadi bentuk dia akan jadi macam ni. H tak berubah. Yang berubah ini saja. Nampak tak? Ini nama dia ikatan tunggal. Ini ikatan tunggal, ini ikatan ganda dua. Masa bila ikatan ganda dua bertukar menjadi ikatan tunggal, bila dia melalui proses pempolimeran penambahan. Boleh tak? So yang ni nama dia etina. Bila dia melalui pempolimeran penambahan, dia pun jadi polietina. Okey, boleh tak sampai sini? Boleh. Okey. Seterusnya, cikgu nak ajak tengok getah asli. Tadi kita dah belajar. Getah asli merupakan polimer semula jadi. So kita nak tengok apakah ciri-ciri getah asli. Getah asli adalah polimer yang dibina daripada monomer apa? Apa nama monomer getah asli ni tadi? Apa nama monomer getah asli? Ini polimer, ini monomer. Apa nama monomer getah asli? Ayuh. Isoprena. Yes, isoprena. So getah asli adalah polimer yang dibina daripada monomer isoprena. Okey, getah asli ni kita dapat dia daripada mana? Pokok kelapa sawit ke pokok strawberry? Kita dapat daripada pokok getah. Pokok getah akan menghasilkan susu getah. Susu getah itu kita panggil juga sebagai latex. Jadi kamu kena tahulah lepas ni bila cikgu sebut latex je, kamu dah toing ingat dah kepala otak kamu tu susu getah. Susu getah ni tak sesuai untuk diberikan kepada bayi selepas lahir. Mahupun bayi yang sudah tua. Tak sesuai sebab susu getah ni. Iya ke? Tak ada siapa-siapa yang bagi adik dia minum susu getah. Tak ada kan? Tak ada. Kita kelakar ke? Tengoklah korang ni. Cikgu dah banyak kali buat percubaan melawak tu. Tetap tak gelak juga. Masalah tol. Aduh. Lampau ngat tu. Tu siapa tu? Aku. Kaki litot. Beli kami perak lah tu. Nak. Bisa. Hantar location. Hantar location nanti cikgu hantar kat Aisyah. Okey. Sifat-sifat getah. Okey, sifat-sifat getah. Getah asli Getah asli ni tadi dia kenyal. Kamu kena ingat sifat ni paling penting yang kamu kena ingat. Dia kenyal, dia lembut. Cuba ambil gelang getah tu. Gelang getah tu cuba main-main dengan gelang getah tu. Kita rasa dia kenyal, dia lembut. Lepas tu dia tidak tahan haba. Dia mudah cair kalau kena api. Okey, lepas tu dia merupakan penebat elektrik
yang baik. Dan satu lagi, dia tidak telap udara. Apa maksud tidak telap udara tu? Apa ni Syakir? Tidak telap udara tu maksudnya udara tak boleh masuk. Tu maksudnya tidak telap udara. Udara tak boleh masuk. Okay. Sampai sini boleh? Ada 5. Cikgu rasa at least 4 lah kamu kena ingat. Kenyal, sudah pasti. Kamu kena hafal kenyal ni. Lembut. Dia tak tahan haba. Yang ni memang kena ingat. Ni sebab dia bukan logam. Jadi dia merupakan penebat elektrik yang baik lah. Okey, lateks ni ataupun susu getah, dia boleh menggumpal dan kita juga boleh cegah dia daripada menggumpal. Pernah dengar susu getah lah? Pernah dengar susu getah beku? Pernah dengar tak susu getah beku? Tak. Susu getah beku. Tak pernah dengar? Tu orang kau ni Syah. Duduk, rumah kau bukan ada, area situ bukan ada pokok getah ke? Ada mana saya pernah tengok. Aduh. Susu getah ke? Susu getah tu bila kita toreh kulit pokok dia akan mengeluarkan susu. Okay. Yang tu ke? Okay. Ya. Kita toreh pagi, esoknya kita tengok dia dah membeku dah. Dia dah membeku. Membeku tu maksudnya dia dah tergumpal. Okey, nama proses dia adalah penggumpalan. Okey. Jadi apakah yang membantu proses menggumpalkan lateks, yang menyebabkan lateks tu membeku? Yang pertama asid. Okey, asid. Cikgu rasa macam kesian pula kat korang ni. Panjang lagi tu. Boleh bertahan lagi tak ni? Boleh. Boleh Okey, sekarang ni kita tengok. Cikgu nak cerita pasal penggumpalan lateks dulu. Okey, ini sebenarnya lateks. Dalam ni sebenarnya lateks ni. Ni bukan bulu ketiak ke bulu apa ni, lateks. Okey, ini pula nama dia membran protein. Ini nama dia membran protein. Selaput membran protein. Okey, dekat selaput membran protein ni ada part guard. Part guard dia bercas negatif. Maknanya ada part guard yang jaga. Dia bercas negatif. Dekat membran protein ni bercas negatif. Sampai sini boleh faham tak? Boleh. Okey. Molekul-molekul getah diselaputi selapisan membran protein yang bercas apa tadi? Negatif. Okey. Sampai sini boleh Okey. Lepas itu pula kita curah asid. Kita masukkan asid dalam lateks tu. Okey. Kamu tahu tadi yang ni bercas negatif. Ni. Bercas negatif ni part guard dia ni yang jaga dia sekeliling dia ni. Okey. Lepas tu bila kita curah asid tu mengandungi ion hidrogen yang bercas positif. Ingat je lah. Asid ni ion positif. Dia bercas positif. Jadi bila positif jumpa dengan negatif, apa akan jadi? Dia akan jadi neutral. Positif, negatif, neutral. Positif, negatif, neutral. Positif, negatif, neutral. So, dah tak ada part guard dah. Part guard tak ada dah dekat sini. Bila dah tak ada part guard, mudahlah orang lain nak ceroboh masuk. Ibaratnya macam itulah. Jadi, asid ni tadi akan meneutralkan cas-cas negatif pada zarah getah. Bila dia neutral, ni akan pecah. Jadi, selaput membran ni akan pecah. Ya? Bila pecah, dia pun dapat berjumpa lah. Bila dia jumpa, dia bergumpal. Tu maksud dia. Bila dia berjumpa, dia bergumpal lah. Ya, molekul-molekul getah dibebaskan dan bergumpal antara satu sama lain. Jadi, apa tips yang nak kena ingat? Ingat, membran protein dia bercas negatif. Asid dia bercas positif. Bila positif jumpa negatif, membran ni akan pecah. Bila pecah, dia bergumpal. Itu yang menyebabkan dia beku. Okey. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dia juga boleh tergumpal tanpa kehadiran asid. Tak ada asid pun dia boleh menggumpal. Ini dengan kehadiran bakteria. Sebenarnya dalam dalam ni cikgu tunjuk. Okey. Lateks juga tergumpal tanpa ditambah asid. Bakteria dalam lateks mencerna membran protein getah dan menghasilkan asid. Proses ini perlahan dan biasanya lateks yang terhasil memang baunya busuk. Siapa pernah ikut lori yang bawa lateks? Yang bawa getah scrub? Bau dia best tak? Busuk. Boleh buat angau tak bau dia? Itu disebabkan oleh tindakan bakteria. Sebab tu bau dia busuk. Macam mana pula cara kita nak cegah lateks daripada menggumpal? Okey. Cikgu nak tanya dekat membran protein ni, apa cas dia? Negatif. Negatif. Okey.
Molekul-molekul getah diselaputi selapisan membran protein yang bercas negatif. Okey. Sebenarnya dia ada cas positif. Senang cerita macam ni. Bakteria tu, dia akan bawa diri dia sebagai cas positif. Jadi bila positif, ada bakteria dia ada je cas positif. Maksudnya kamu ingat bila ada bakteria, ada cas positif. Bila positif, jumpa negatif, dia akan jadi apa? Neutral lah. Okey, samalah macam konsep asid tu tadi. Jadi macam mana cara kita nak cegah? Kita akan bubuk alkali. Apabila alkali ditambah ke dalam lateks, ion-ion hidroksida yang bercas, alkali ni dia bercas negatif tau. Alkali bercas negatif. Kamu kena ingat, asid dia bercas positif. Bakteria dia membawa cas positif. Tapi alkali dia bawa cas negatif. Jadi alkali ni yang bercas negatif akan meneutralkan cas-cas positif yang dihasilkan oleh bakteria. Ini menyebabkan membran protein tidak pecah. Tanpa sempat, positif ni nak bertindak balas, yang ni bakteria, yang ni memang part guard latex ni. Tanpa sempat dia nak bertindak balas, yang ni dulu menyelamatkan. Yang ni akan pergi dekat sini, kanser yang ni. Jadi tak ada lah nak ada cas positif. Yang ni akan pergi jumpa yang ni, potong yang ni. Jadi negatif yang dekat sini terselamat tanpa diganggu oleh cas positif yang disebabkan oleh siapa tadi? Bakteria. Ya, bakteria. Okey, boleh tak sampai situ? Boleh. Kalau nak cegah pakai apa? Nak cegah gumpal. Alkali. Kalau nak menggumpalkan latex pakai apa? Bakteria. Bakteria dan juga asid. Okey, last nak habis dah. Yang last kali adalah proses pemvulkanan getah. Okey, kamu tahu getah asli tadi dia lembut, dia tak tahan haba. Ini ciri-ciri lemah dia lah, ciri-ciri yang maksudnya kalau nak buat tayar tak sesuai, nak buat tapak kasut tak sesuai. Jadi kita nak perbaiki kelemahan tersebut mesti melalui proses pemvulkanan. Banyak istilah yang kamu belajar hari ni. Pempolimeran, penyah polimeran, penggumpalan, pemvulkanan, okey? Jadi nak baiki sifat getah asli mesti melalui proses pemvulkanan. Proses ini dilakukan dengan memanaskan getah asli bersama sulfur. Kena hafal ni? Ingat vulkanan, ingat sulfur. Ingat sulfur, ingat pemvulkanan getah. Ya? Bila getah asli kita panas dengan sulfur lalu terhasillah getah tervulkan. Okey, macam ni. Ini sebenarnya getah asli. Apa sifat getah asli tadi? Tahan lembut, tidak tahan haba. Okey, jadi kita pun panaskan dengan apa? Sulfur. Bila kita panaskan dengan sulfur, lalu terhasillah suatu getah yang lebih tahan haba iaitu getah tervulkan. Bezanya dia ada rangkai silang. Dia ada Superman kat sini. S for sulfur. Ini adalah rangkai silang. Rangkai silang. Ini struktur molekul getah asli, ini struktur molekul getah tervulkan. Bezanya dia ada S. Rangkai silang sulfur. Sampai sini boleh Boleh. Okey, last kali. Nak habis dah. Ni last special last. Okey, rangkai silang sulfur menghalang molekul getah daripada menggelonsor. Okey, bahan yang mudah menggelonsor ni maksudnya bahan tu tak tahan lasak. Contoh logam. Logam kalau dia mudah menggelonsor, dia mudah kemek, dia mudah berkarat. Jadi nak elakkan logam daripada menggelonsor, kita hasilkan alloy. Kamu dah belajar dah alloy. Alloy kamu belajar minggu lepas. Okey, jadi macam getah asli, nak elakkan dia daripada menggelonsor, kita tambah sulfur. Jadilah dia getah tervulkan. Jadi sifat-sifat getah tervulkan ni, dia adalah lebih baik daripada getah asli. Sebab dia lebih keras, dia lebih kenyal, dia lebih tahan haba ataupun tahan haba. Dia memang tahan haba. Tapi dalam masa yang sama dia masih ada ciri-ciri getah asli itulah, iaitu penebat, elektrik yang baik. Dia tidak, yang bagusnya dia tidak mudah teroksida. Tidak mudah teroksida ni macam ni. Dia tak mudah bertindak balas dengan oksigen. Kamu tengok gelang getah kamu tu, gelang getah kita tu kan tak tahan lama. Bila kena air sikit lama-lama dia reput. Bila terdedah lama-lama dekat udara, lama-lama dia pun mereput. Benda yang mereput tu sebenarnya dia mudah terdedah dengan oksigen.
Macam getah terbuka ni dia walaupun dia terdedah dengan oksigen, dia tidak mudah teroksida. Tu maksud cikgu. Walaupun ada oksigen di sekeliling dia, tapi dia tidak mudah bertindak balas dengan oksigen. Sebab tu dia tahan lama. Tayar kereta kita tu tahan lama, boleh makan tahun. Ya, bukan kita boleh makan. Bukan kita boleh makan tayar tu maksud cikgu. Maksudnya tayar kita tu kita boleh gunakan dia bertahun-tahun. Okay, dan yang keempat dan yang keenam, ciri dia samalah macam getah asli tadi, tidak telap udara. Juga cecair. Maksudnya udara tak boleh masuk, air pun tak boleh masuk. Jadi apakah kegunaan getah terbuka ni? Penting sangat ke nak belajar? Pentinglah nak buat tayar kenderaan, tayar kereta, tayar motor, nak buat sarung tangan. Sarung tangan getah bukan tangan perubatan tau. Dia beza tu. Nak buat tapak kasut, nak buat paip getah, nak buat tali sawat. Tahu tak tali sawat ni apa? Tahu. Macam mana tali sawat tu? Apa tali sawat tu? Susah nak explain. Kau ingat cawat? Cawat tu yang pakai kat baby tau. Okay, tali sawat ni macam ni. Conveyor kita panggil. Ni kan counter dekat pasar raya. Counter kita nak bayar kat Giant. Contoh kat Giant lah. Kan dia ada macam conveyor, kita letak barang atas ni. Lepas tu barang tu pun bergerak sendiri. Bergerak sendiri ke counter. Sebenarnya ada tali sawat dalam tu. Dalam tu ada tali sawat. Tali sawat tu lah yang guna dia untuk memusingkan memusingkan benda ni supaya benda ni bergerak. Dia banyak sebenarnya, bukan dekat kaunter pasar raya je, dia banyak tali sawat ni dekat kilang-kilang. Dalam kereta kita sendiri. Okay, dalam kereta tali sawat ni macam mana? Belt, timing belt. Timing belt. Pernah dengar tak budak lelaki timing belt? Alah, timing belt lepas tu apa? Alah, benda dalam kereta tu memang ada lah. Kalau kamu tengok gear tu berpusing, macam ni contohnya ada dua benda yang berpusing. Ada satu tali macam tu. Inilah tali sawat. Okay. Jadi mari kita lihat yang terakhir adalah perbandingan di antara getah asli dan getah terbukan. Daripada apa yang cikgu terangkan tadi, agaknya apa yang kamu boleh samakan getah asli dan getah terbukan? Yang pertama, apa persamaan getah asli dan getah terbukan? Nama getah je maksudnya dia apa? Penebat apa? Penebat elektrik. Ya, penebat elektrik yang baik. Lepas tu, dia telap apa? Tidak apa? Tidak telap. Dia tidak telap udara dan dia juga tidak telap air. Ini persamaan dia, sama. Benda yang mereka sama. Tapi perbezaan dia, kalau getah asli lebih lembut, dia getah terbukan dia. Kalau getah asli lembut, getah terbukan dia keras. Okey, kalau getah asli kurang kuat, getah terbukan dia Kuat. Kalau getah asli kenyal, dia Lebih Tak kenyal. kenyal. lebih kenyal. Okey, kalau getah asli tidak tahan haba, dia Tahan apa? ya tahan haba. Okey, dan last one, tidak tahan pengoksidaan, maka getah terbukan. Okey, tidak mudah teroksida. Maksudnya dia tidak mudah rosak. Sesuatu benda yang kerap terdedah dengan oksigen ni, memang oksigen tu penting untuk kita, untuk kita bernafas. Tapi ada certain bahan, dia tak boleh bertindak balas dengan oksigen. Menjadikan dia berkarat, menjadikan dia tidak tahan lama. Tu kita panggil teroksida. Okay? Dan last sekali, banyak sangat last ni. Ini betul-betul last. Okay, tadi kita belajar getah asli, kita belajar getah tervulkan. Ada satu lagi iaitu getah terkini. Teknologi getah terkini berasaskan getah. Yang pertama adalah CMA. Nama dia panjang, asfalt terubah suai getah bekuan. So, CMA saja. CMA ni kita guna nak buat turap jalan. Kita tak pakai jalan tar, kita pakai CMA. Okey, lepas tu dia digunakan untuk getah color. Getah color ni apa? Getah color sebagai cat lukisan. Maksudnya daripada getah ni kita boleh jadi cat lukisan. Dan yang ketiga, getah juga dijadikan sebagai pad landasan kereta api. Ya, ini 3 kegunaan yang cikgu rasa kamu wajib hafal. Ya, ini adalah teknologi getah terkini. Nak buat getah color, nak buat CMA, nak buat pad landasan kereta api. Jadi banyak kamu belajar hari ni. Sebenarnya hari ni kamu dah belajar habis satu bab. Okey, boleh tak hari ni? Kerasa susah bab ni? Senang. Senang, okey? Kena hafal, ya, banyak kena hafal.
Tapi tak apalah. Ini baru first time jumpa. InsyaAllah nanti kita akan kerap jumpa dia. Cikgu ni berhajat nak habiskan silibus dulu. Dah habis silibus baru cikgu to be. Okay, terima kasih bersama cikgu. InsyaAllah kita jumpa minggu depan Okay, bye anak-anak kesayangan cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Okay, alright. Okay.